Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mystic TV. So, bersama aku lagi Syafiq. So, hari ni aku nak buat satu lagi video berkenaan dengan 5 patung yang paling misteri sekali dekat dunia ni. So, tanpa buang masa, jom kita layan intro dulu. Let's Lords. Patung yang pertama ni adalah Katja, K-A-T-J-A, Katja. Itulah lebih kurang bunyi dia. So, boneka ini berasal dari Rusia dan usianya dikatakan ratusan tahun, yang kononnya dibuat sekitar tahun 1730-an oleh seorang gundik raja. Okay. So, kisahnya macam ni. So, kisahnya si gundik tu hamil dan mengharapkan anak lelaki yang bakal dilahirkan. So, lebih disayangi oleh sang raja lah. Malangnya bayi yang dilahirkan tu adalah seorang perempuan dan wajahnya cacat. So, dia terlalu taksub dengan kepercayaan bayi perempuan itu membawa sial. Bayi itu telah dibakar hidup-hidup. So, sisa abu dari bayi tersebut dicampurkan dengan porselin dan tanah untuk dijadikan sebuah boneka yang kemudiannya dinamakan Katja. So, ianya memang seperti muka dia seperti satu boneka supahan. Dikatakan mereka yang memandangkan Katja ni, patung ni lebih 20 saat. Mata boneka ini akan berkedip, petanda Katja menyumpah orang yang memandangnya. So, selepas itu berlakulah pelbagai kemalangan yang menimpa mereka yang menerima kedipan daripada patung ini. So, Katja ni ataupun patung ni masih lagi disimpan oleh warisnya dekat Rusia oleh keturunannya dan dijaga rapi agar tiada siapa yang terkena sumpahannya lagi. Kedua ni adalah Okiku. Okay. Okiku amat menyukai boneka ini dan tidak lekang setiap hari bermain dengannya. Tidak lama kemudian Okiku meninggal dunia akibat diserang dengan demam panas. So, boneka Okiku ini diletakkan pada latar tempat keluarga itu bersembahyang dan berdoa. Anehnya, sejak itu rambut boneka itu mula bertambah panjang. Kajian berdasarkan ujian forensik terhadap rambut boneka itu mendapati folikel dalam rambut boneka Okiku itu sama seperti kanak-kanak berusia 10 tahun. Dikatakan boneka ini hidup kerana roh Okiku yang bersemadi dalam boneka tersebut. Pada tahun 1930-an, apabila keluarga Okiku berpindah, boneka itu diserahkan ke sebuah kuil di Hokkaido. Menurut pendeta di situ, rambut boneka itu masih terus hidup dan bertambah panjang sehingga terpaksa memotongnya secara berkala. So, boneka berpakaian kimono ini dengan rambut yang lebat dan berwarna hitam ini asalnya dibeli oleh seorang pemuda untuk adiknya Okiku yang berusia 2 tahun pada tahun 1918. So, patung ini diberi nama Okiku sepenama nama kanak-kanak tersebut. Yang ketiga ini iaitu Pupa, satu boneka yang berbaju biru dan terlekat reben biru pada rambutnya. Dinamakan Pupa ialah oleh pemiliknya, iaitu seorang wanita. Wanita itu memiliki pupa pada tahun 1920-an sewaktu berusia 6 tahun. Sewaktu Perang Dunia Kedua meletus, pupa hampir musnah. So, namun bersama pemiliknya, pupa sudah melalui pelbagai perjalanan, bermula dari Itali, kemudian ke Amerika dan pulang semula ke Itali sebelum melintasi negara Eropah, seterusnya kembali semula ke Amerika. So, pupa bagaikan hidup. Okay. Dikatakan pupa boleh bergerak sendiri, jadi tidak pelik jika pupa dikatakan di suatu tempat kemudian kedudukannya berubah dari kedudukan sebelumnya. So, sehinggalah pemiliknya meninggal dunia pada tahun 2005, pupa terus disimpan oleh waris tuannya. Pupa diletakkan di dalam kotak khas, namun sering kali kedengaran bunyi-bunyi aneh dari tempat penyimpanan pupa itu. So, pupa kerap membuat bising seolah-olah meminta untuk keluar ataupun dilepaskan dari tempat kurungannya itu. Acap kali kedudukan pupa di dalam kotak itu berubah dari kedudukan asalnya. Itu yang keempat ni ialah Robert. Okay. So, satu boneka yang berpakaian pelaut yang memeluk teddy bear kecil ini berasal dari Florida, Amerika Syarikat. Tuannya bernama Eugene. Asalnya Robert ni dihadiahkan oleh orang gaji keluarga Eugene pada tahun 1904 sewaktu Eugene masih lagi kanak-kanak. Sumber menyatakan bahawa boneka itu telah disumpah terlebih dahulu oleh orang gaji Eugene yang mengamalkan ilmu hitam kerana rasa tidak puas hati dengan terhadap majikannya.
Eugene menyayangi boneka itu sepenuhnya, namun selepas beberapa sebulan kehadiran Robert, gangguan aneh mula berlaku. So mulalah barang-barang dalam rumah tiba-tiba hilang dan ada yang rosak tanpa diketahui puncanya. Setiap malam seisi rumah terdengar bunyi seperti orang berjalan di dalam rumah. Lebih pelik, ibu bapa Eugene sering mendengar Eugene seperti berbual dengan seseorang. Okay? So bila ditanya, jawabnya berbual dengan Robert. Malah ada jiran tetangga yang sering ternampak kelihatan ataupun kelibat boneka kecil itu bergerak sendiri di dalam rumah Eugene sewaktu keluarga itu tiada dekat rumah. So setelah Eugene meninggal dunia pada tahun 1974, Robert ditinggalkan di rumah tersebut sehinggalah datangnya pemilik baru yang mendiami rumah tersebut. Keluarga itu mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun. So, beberapa hari selepas menduduki rumah tersebut, kanak-kanak itu sering menjerit pada waktu malam mendakwa Robert hidup dan bergerak sendiri di sekeliling biliknya dan menyerang serta mahu membunuhnya. So, akibat tidak tahan dengan gangguan itu, akhirnya Robert diserahkan ke sebuah muzium sehingga kini Robert masih lagi menjadi penghuni setia muzium Fort East Martello dan terus dihujani misteri. So, jika para pengunjung meletakkan gula-gula getah di luar atau kotak pameran tersebut, keesokannya harinya didapati pembalut gula-gula itu akan berselerak di atas lantai manakala gula-gulanya habis dimakan. Okay guys, so patung yang paling last sekali ini ialah patung yang paling famous sekali, iaitu Annabelle. Pada tahun 1970-an, seorang gadis telah menerima sebuah patung dengan style Raggedy Ann sebagai hadiah dari ibunya yang telah membeli patung tersebut dari satu jualan kebajikan. So gadis ini pada masa tu dia sedang belajar di sebuah kolej. So gadis tu sangat menyukai patung itu dan ia telah diletakkan dalam apartmen tempat dia tinggal. Tetapi selepas itu, dia dan teman dia serumahnya mencari kejadian-kejadian aneh yang telah berlaku di apartmen tersebut membabitkan patung itu. Ia selalu ditemui di dalam bilik lain walaupun tidak pernah disentuh. Mereka sering menemui cebisan kertas lain kain lama yang telah diconteng dengan tulisan kanak-kanak. Pernah juga mereka menemui patung itu dalam keadaan berdiri walaupun kaki patung itu hanya dibawa daripada kaki kain guni sahaja. Okay. So, gadis-gadis yang ketakutan telah menghubungi seorang perantara psikik yang memberitahu patung itu telah dirasa oleh roh kanak-kanak perempuan yang telah meninggal dunia di bangunan apartmen mereka itu. So, dikatakan Annabelle ini beritahu dia sukakan gadis-gadis kolej itu dan mahu tinggal bersama mereka. Bagaimanapun setelah ia diberikan keizinan untuk tinggal bersama, jumlah aktiviti paranormal di apartmen mereka telah meningkat. Okay, so antaranya salah seorang kawan lelaki mereka telah diserang oleh patung Annabelle pada suatu malam. So meninggalkan lagi kesan cakaran yang sangat teruk di bahagian dada dan perutnya. Okay, so buntu dengan kejadian tersebut, gadis-gadis kolej itu telah menemui dua orang penyiasat paranormal yang dikenali ramai, iaitu Ed dan Lorraine Warren. Okay, pasangan yang telah berkahwin itu mendapati yang patung Annabelle bukan dihantui roh kanak-kanak perempuan, tapi sebaliknya satu makhluk yang telah menipu tentang identitinya bagi merapati gadis-gadis kolej itu. Mungkin dengan niat mahu merasuk salah seorang dari mereka. Gadis-gadis itu kemudian memberikan patung Annabelle itu kepada pasangan Warren yang kemudiannya menyimpan Annabelle dalam satu kotak kaca di mana ditempatkan di muzium mistik milik mereka di Connecticut. Macam itulah kurang. So papan tanda pada kotak itu telah diletakkan telah ditulis amaran yang itu dengan amaran dengan positif, jangan buka kotak ini. Okay guys, itu saja 5 patung yang paling misteri sekali dekat dunia ni. Okay, so mungkin ada antara korang yang dah pernah dengar, ada korang yang tak pernah dengar, so aku ceritakanlah sedikit. Okay, so itu saja video kali ini. Siapa yang dah support aku, tekan like, comment and subscribe. So terima kasih and thank you so much. So siapa yang belum lagi, so bolehlah tekan subscribe and support aku. Okay, so jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.